السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita merafa'kan rasa syukur ke hadrat Allah Jalla Jalaluh. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan. Allah memilih kita untuk berada di dalam taman-taman syurga. Allah pilih kita untuk berhimpun, berada di dalam majlis zikir. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai satu amal saleh yang akan menjadi bekalan saat kita bertemu dengan Allah nanti. Dan kehadiran kita pada hari ini tidak lain tidak bukan untuk menjadi dan mencapai sifat taqwa. Perkataan taqwa yang diulang setiap minggu pada khutbah Jumaat, yang menjadi rukun bagi khutbah Jumaat. Apabila Tok Khatib menyebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Taqwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Makna taqwa mengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah ada 4. Makna taqwa mengikut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ada 2. Sebagaimana disebut dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, makna taqwa mengikut Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada 2, iaitulah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah, dan yang kedua, meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Itu makna taqwa mengikut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tidak boleh dipisahkan di antara keduanya, iaitu yang pertama melaksanakan ketaatan, dan yang kedua meninggalkan kemaksiatan. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Sementara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberikan makna taqwa, kata beliau, taqwa itu ada 4. Yang pertamanya al-khawf minal jalil. Yang pertamanya mengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, makna taqwa itu adalah al-khawf, takut. Takut kepada Tuhan yang memiliki sifat kebesaran. Kalau tidak ada al-khawf, itu bukan taqwa. Kerana taqwa itu kena ada dalam hati seseorang itu sifat al-khawf, sifat takut. Sifat takut tu kena duduk dalam hati dia.
Takut kepada Allah Al-Jalil, yang memiliki sifat kebesaran. Kena ada sifat takut. Tandanya kita menjadi hamba Allah yang semakin taat, semakin dekat dengan Allah. Jadi kerana itulah disebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah sungguh-sungguh, bukan main-main. Takut sungguh-sungguh, bukan takut buat-buat, takut betul-betul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Maka kata Sayyidina Ali, makna taqwa pertama, kena ada sifat al-khawf. Dan yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Apa dia? Al-Quran. Orang yang tidak beramal dengan Quran, maka tidak ada sifat taqwa. Orang yang ada sifat taqwa, dia beramal dengan seluruh isi kandungan Al-Quran. Apa yang Quran kata halal, maka halallah bagi dia. Apa yang Quran kata haram, maka haramlah bagi dia. Apa yang Quran kata dosa, maka dosalah bagi dia. Dia beramal dengan seluruh Al-Quran. Bukan dia ambil sekerat-sekerat. Ada ayat hak dia beriman, ada ayat hak dia tak beriman. Itu bukan taqwa. Dia beriman dengan ayat puasa, maka dia puasa. Dia tak beriman dengan ayat, dia tak beriman dengan ayat riba, dia pengharaman riba, maka dia makan riba. Bukan. Turunnya Quran, dia beriman dengan seluruh isi kandungan Al-Quran. Wal amalu bitanzil. Sebab apa? Al-Quran itu petunjuk daripada Allah yang tidak ada silap, yang tidak ada kesilapan, tidak ada kekurangan, tidak ada ketidaksempurnaan. Yang ada dalam Quran itu sempurna belaka, lengkap belaka. Maka dia beriman dengan seluruh Al-Quran kerana dia yakin Al-Quran itu petunjuk daripada Allah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Yang ketiganya, makna taqwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Apa yang Allah bagi kat dia, dia redha belaka. Walaupun yang Allah beri kepada dia tu tak banyak, sikit, dia redha. Maka dia ada satu sifat. Kalau kita mengaji dalam tasawuf, sifat apa? Qanaah. Dia ada sifat qanaah. Dia redha dengan segala pemberian nikmat daripada Allah. Walaupun tidak banyak, maka syukurnya kepada Allah begitu tinggi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada sifat qanaah, merasa cukup, merasa cukup. Tidak berlebih-lebihan. Segala nikmat kurniaan Allah tu dia rasa cukup, walaupun sikit, walaupun tak banyak. Maka ini tanda orang yang ada sifat taqwa.
Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, makna taqwa yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil, membuat persiapan, membuat persediaan menghadapi hari perpindahan. Semua kita akan berpindah, kita tak kekal. Kita tak kekal di alam dunia ni. Darul fana, dunia ni darul fana, akhirat darul baqa. Dunia yang kita duduk ni negeri yang akan binasa, negeri yang akan musnah, negeri yang sementara, negeri yang tidak kekal. Sementara akhirat disebut darul baqa, negeri yang kekal abadi. Bila kita sedar lagu tu, dunia yang kita duduklah ni tak kekal, hanya bersifat sementara, akan musnah, akan binasa. Maka persoalan dia, apa persediaan yang kita dah buat? Persoalan dia, apa persiapan yang kita dah buat untuk menghadapi akhirat yang kita akan duduk di situ selama-lamanya, tidak akan berpindah lagi. Sementara dunia yang kita duduklah ni, kita akan berpindah, tak kekal. Berpindah ke mana? Sebelum menempuh akhirat, kita akan menempuh barzakh. Kita akan menempuh alam barzakh. Kita akan menempuh alam kubur yang disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabru awalu manazilil akhirah. Lubang kubur adalah awal-awal perjalanan akhirat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maka buat persiapan, buat persediaan, himpun bekalan, perbanyakkan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita tidak terkapai-kapai ketika berada di alam barzakh. Mudah-mudahan kita tidak akan lemah ketika berada di alam barzakh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sedar tak sedar, lah ni dah sampai hujung-hujung Ramadan. Pejam jelek saat Ramadan sudah sampai ke penghujung-penghujungnya. Maka bila dah sampai Ramadan itu ke penghujungnya, kita cukup risau. Kita cukup bimbang dengan apa yang telah didoakan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Yang doa Sayyidina Jibril alaihi salam itu telah diaminkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya sahih, hadis Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, yang mana pada suatu hari baginda Nabi alaihi salatu wassalam panggil sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi panggil sahabat-sahabat, Nabi kata apa? Uhdurul minbar, datanglah kamu semua ke minbar. Apa makna minbar? Minbar itu adalah tempat Nabi naik untuk berkhutbah, itu minbar. Bila mana Nabi panggil sahabat-sahabat, uhdurul minbar, datanglah kamu ke minbar. Fahadarna, kami semua datang. Bila sahabat-sahabat berada
hadapan mimbar. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Nabi naik anak tangga pertama mimbar, Nabi sebut amin. Falamma irtaqa ad-darajata thaniyata qala amin. Kemudian Nabi naik pula anak tangga kedua mimbar, Nabi sebut yang sama juga, amin. Falamma irtaqa ad-darajata thalitha qala amin. Lepas tu Nabi naik pula anak tangga ketiga, Nabi sebut amin. Ada 3 anak tangga zaman Nabi, mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Tak usah duk kira mimbar zaman kita, 13 anak tangga. Naik-naik atas tu tengok bawah gayat terus, punyalah tinggi. Maka zaman Nabi ada 3 anak tangga mimbar. Setiap anak tangga hak Nabi naik, Nabi kita menyebut perkataan amin. Sampailah pada anak tangga yang ketiga. Falamma nazala, bila Nabi turun, bila Nabi turun daripada mimbar, qulna, kami semua tanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'uhu. Ya Rasulullah, hari ini kami dengar Tuan sebut sesuatu yang sebelum ni kami tak biasa dengar. Tuan naik atas mimbar, Tuan sebut macam tu, tak biasa. Tapi hari ini kami dengar Tuan sebut sesuatu, sebab apa? Ya Rasulullah, sahabat pakat tanya. Nabi kita pun jawab. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi jawab, inna Jibril arada li faqal, bila aku naik anak tangga pertama mimbar, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Lalu Jibril berdoa pada anak tangga yang pertama. Malaikat Jibril berdoa, apa doanya? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkan mereka, sedangkan dosa-dosa mereka tidak diampunkan Allah. Pada anak pertama, anak tangga yang pertama, doa Sayyidina Jibril kepada siapa? Kepada kita. Orang yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, tapi Allah masih tak ampun dosa. Sedangkan Ramadan itu bulan rahmat. Betul tak betul? Ramadan tu bulan maghfirah, bulan keampunan. Ramadan tu bulan pembebasan daripada api neraka. Bila mana Nabi kita sebut, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang ada padanya satu malam, yang kalau kamu beribadat pada malam itu, seolah-olah kamu beribadat selama 1000 bulan. Dan 1000 bulan bersamaan 83 tahun lebih. Ni hadiah ni, anugerah lah ni. Hadiah ni untuk siapa ni? Anugerah ini untuk siapa? Hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang hadiah ini umat-umat sebelumnya tak pernah dapat. Mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bertuahnya kita, kerana kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kerana tu Nabi sebut,
Inna Allah wahaba li ummati lailatul qadr wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah telah memberikan hadiah kepada umat aku Lailatul Qadar. Yang mana hadiah ini tidak pernah umat-umat sebelum aku dapat. Hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya umat Nabi Muhammad. Hanya dengan beribadat satu malam yang berada di dalam bulan Ramadan, maka kita telah beribadah selama 1000 bulan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka jangan tinggal satu amalan. Kalau keluar daripada Ramadan pun jangan tinggal satu amalan. Iaitulah amalan apa? Amalan salat ba'diyah Isya. Barang siapa salat ba'diyah Isya 4 rakaat, ka'idlihinna min lailatul qadr, maka dia dapat pahala seolah-olah dia solat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Walaupun kita dah keluar daripada Ramadan, kita boleh dapat pahala beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan amalan salat ba'diyah Isya 4 rakaat yang disebut la yafsilu bainahunna bitaslim. Jangan dipisahkan keempat-empat rakaat itu dengan tahiyat awal. Maka tidak ada tahiyat awal, kita solat 4 rakaat direct sampai bagi salam, maka dapat pahala solat pada malam Lailatul Qadar. Dan anugerah ini untuk siapa ni? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hebat Ramadan ni. Sebab tu Ramadan ni hanya untuk umat Nabi Muhammad. Ada apa lagi pada Ramadan? Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyam lailihi tatawuan. Allah jadikan siang Ramadan wajib puasa, malam Ramadan sunat qiyam. Siang Ramadan wajib puasa, bukan sunat, wajib puasa. Malam sunat menghidupkan dengan ibadat. Pada malam-malam Ramadan termasuklah solat tarawih. Bila sebut siang Ramadan tu wajib puasa, jangan duk jadi geng plastik hitam. Wajib. Saja-saja tinggal berdosa besar. Tak ada alasan. Bukan sebab sakit, bukan sebab uzur. Saja-saja tak mau puasa, berdosa besar. Dosa besar sampai tahap lagu mana ni? Nabi sebut, man aftara yauman min ghairi uzrin wala maradin walam yaqdihi siyamud dahri wa in samah. Barang siapa saja-saja tinggal puasa dalam bulan Ramadan sehari, bukan sebab uzur, bukan sebab sakit. Siapa yang tinggal puasa Ramadan sehari dalam bulan Ramadan, bukan kerana uzur, bukan kerana sakit, saja-saja tinggal, maka dia pun nak qada sehari yang dia tinggal itu selama 1000 hari, selama lam yaqdihi siyamud dahri, setahun. Selama setahun, sehari yang dia tinggal itu dia nak qada selama setahun. Takkan sama nilai dia
dengan sehari Ramadan yang dia tinggal. Takkan sama. Nak cerita kata apa? Nak cerita kata besarnya dosa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad. Hanya kepada umat Nabi Muhammad. Kerana itu bila Nabi sebut, apalagi hebat Ramadan. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fima siwah wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Barang siapa buat satu amalan sunat dalam bulan Ramadan, amalan sunat dia digandakan menjadi fardu, dan siapa yang buat satu fardu maka digandakan sebanyak 70 kali ganda. Maknanya kita duk masuk dalam tabung masjid, tabung surau sebagai sedekah sunat, pembinaan ma'had dan sebagainya sebagai sedekah sunat, dikira sebagai zakat. Dan zakat yang kita keluarkan dikira 70 kali ganda zakat yang kita keluarkan. Dan ini untuk siapa ni? Amalan sunat dikira fardu. Amalan fardu naik sampai 70 kali. Hanya dalam bulan Ramadan. Anugerah ini, hadiah ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Ramadan ni. Sebab tu nak habis Ramadan ni sayu. Sedih. Kerana Ramadan ini di dalamnya penuh dengan rahmat daripada Allah, penuh dengan maghfirah, keampunan daripada Allah. Kita dapat pahala yang mencurah-curah. Setiap saat, setiap detik, setiap masa, setiap minit kita berada dalam bulan Ramadan, doa kita mustajab. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, yani fi Ramadan. Wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabatun. Hadis itu sahih. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah membebaskan begitu banyak roh daripada api neraka di dalam bulan Ramadan. Begitu banyak roh dilepaskan, dibebaskan daripada api neraka di dalam bulan Ramadan. Dan bagi setiap orang Islam, setiap hari, setiap malam, ketika berada dalam bulan Ramadan, siang malam, setiap detik, setiap masa, doanya menjadi mustajab. Doanya menjadi mustajab. Jangan lepas peluang. Jangan lepas peluang. Sebab tu saya nak bagi 3 amalan. 3 amalan. Yang pertamanya, amalan yang pertama, baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fastakthiru fihi, yakni fastakthiru fi Ramadan min 4 khisal. Khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatani la ghina bikum anhuma. Fa amma al-khaslatani allatani turduna bihima rabbakum فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار.
Jangan tinggal. Nabi kata apa? Perbanyakkan. Jangan sikit. Nabi suruh banyak. Fastaghfiru, perbanyakkan. Dalam bulan Ramadan 4 perkara. Apa dia 4 perkara ni? Yang pertama, syahadah. Macam mana lafaz syahadah? Kalau tak reti syahadah, kalau dia tak boleh syahadah, dia bukan Islam lah. Macam mana syahadah? Ikut sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah, itu syahadah. Penyaksian. Terjemah ke bahasa kita, syahadah, penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Atas kurang-kurangnya dia kata, la ilaha illallah. Boleh juga. Nabi sebut dah, perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama apa dia? Syahadah. Yang kedua, wa tastaghfirunah, mintalah ampun banyak-banyak. Macam mana cara nak minta ampun? Lafaz dia macam mana? Mudah je, pendek je, tak panjang. Ikut sama-sama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar. Yang kedua disuruh kita perbanyakkan apa dia? Istighfar, minta ampun. Istighfar ni makna apa? Minta ampun. Dosa kita banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa terang, ada dosa tersembunyi, macam-macam dosa. Astaghfirullah. Lafaz ni sebut banyak-banyak. Dua benda ni, syahadah, istighfar. Siapa sebut banyak-banyak, dia dapat redha Tuhan. Nak apa lagi? Kalau dapat redha Tuhan, dapat apa? Syurga lah. Kalau dapat redha Tuhan, dapat syurga. Sebut banyak-banyak. Syahadah dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Yang ketiga, fatas'aluna Allah al-jannah, mintalah masuk syurga. Macam mana nak minta? Ikut sama-sama. Pendek ya, tak panjang. As'alukal jannah, as'alukal jannah. Aku mohon kepada engkau, wahai Allah, syurga. Ini nikmat yang sebenar di akhirat. Masuk dalam syurga. Dapatlah macam-macam nikmat di dalamnya. Jauhlah daripada azab. Minta syurga banyak-banyak. Dalam satu hadis Nabi sebut, man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Wa man istajara minan nar 3 marrat, qalatil nar Allahumma ajirhu minan nar. Hadis itu sahih. Nabi sebut apa? Siapa yang minta syurga sehari 3 kali, jangan kurang. Man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat. Siapa yang minta syurga sehari 3 kali, qalatil jannah, syurga akan kata, syurga sendiri akan kata, Allahumma adkhilhul jannah. Syurga kata apa? Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Hadis ini sahih. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa man istajara minan nar 3 marrat. Siapa yang minta jauh, minta lindung daripada api neraka sehari 3 kali, qalatin nar, neraka pula akan kata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada aku.
lindungkanlah dia daripada neraka. Tambah-tambahlah bulan Ramadan ni mustajab doa, minta masuk syurga, minta banyak-banyak. As'alukal jannah, as'alukal jannah, minta banyak-banyak. Dan yang keempat Nabi sebut, minta lindung daripada api neraka. Macam mana nak minta? Ikut. Wa a'udzubika minan nar, wa a'udzubika minan nar. Dan sesungguhnya aku minta lindung daripada neraka. Maka kita gabungkan empat-empat ni sebagai satu zikir di dalam bulan Ramadan. Setiap hari, setiap siang, setiap kali malam. Tambah-tambah lagi dekat-dekat nak buka puasa, kerana pada saat itu doa menjadi sangat mustajab. Maka digabungkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Baca banyak-banyak. Dekat-dekat nak buka puasa, baca 3 kali. Dekat-dekat nak buka puasa, ulang 3 kali. Kalau buka puasa di rumah, buat di rumah. Kalau buka puasa di surau, buat di surau. Kalau buka puasa di masjid, buat di masjid. Sama ada seorang-seorang atau ramai-ramai, terpulang. Yang kedua, amalan kedua. Tadi amalan pertama. Amalan yang kedua, iaitulah doa yang tak patut kita tinggal. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Kenapa banyak sebut? Mudah-mudahan dosa kita Allah ampun. Iaitulah doa yang berbunyi, berdalilkan daripada hadis yang sahih, yang Nabi ajak kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana? Ikut sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu amalan kedua. Kena banyak-banyak. Setiap hari, setiap siang Ramadan, malam Ramadan, baca banyak-banyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nak tambah Allahumma innaka afuwun karim, silakan, tak salah. Tapi dalam hadis tidak ada tambahan. Kalau nak tambah tak salah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka akan kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, wahai Allah. Apa lagi kita nak? Melainkan kemaafan daripada Allah. Yang dengan kemaafan daripada Allah itulah yang akan menyelamatkan kita daripada neraka. Dan dengan kemaafan daripada Allah itulah yang akan melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Apa lagi kita nak? Melainkan kemaafan daripada Allah yang kita harap. Ramadan, baca banyak-banyak. Dekat-dekat nak buka puasa, ulang 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu amalan yang kedua. Dan amalan yang ketiga saya bagi pagi ni. Dalam kitab Jam'ul Jawami' ada satu hadis yang berbunyi. Kitab Jam'ul Jawami' bagi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Ma min muslimin, dalam satu hadis yang berbunyi, Nabi kita bersabda, ma min muslimin yasumu
Fayaqulu 'inda iftarihi, barang siapa orang Islam yang puasa dan dekat-dekat nak buka puasa, dia baca apa dia baca? Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Dia baca lagu tu. Maka Nabi sebut barang siapa orang Islam yang puasa dan dekat-dekat nak buka puasa, dia baca hal tu. Illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh, maka akan keluarlah dosa-dosa dia seperti mana bayi yang baru lahir, baru keluar daripada perut ibunya. Keluarlah dosa-dosa dia dan dia menjadi seperti bayi. Dia jadi macam baby, putih bersih, seperti hari dia keluar daripada perut ibu dia dengan amalan tadi. Jangan tinggal. Ramadan, dekat-dekat nak buka puasa, jangan tinggal. Sama-sama kita baca, ikut saya. Nak rekod boleh rekod. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli adh-dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru adh-dhanbal azim illa al-azim. Lagi sekali. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli adh-dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru adh-dhanbal azim illa al-azim. Allah hebat doa ni. Hebat. Ya azim, ya azim, wahai Tuhan yang maha besar. Wahai Tuhan yang maha besar. Itu makna dia. Ya azim. Wahai Tuhan yang maha besar, wahai Tuhan yang maha besar. Anta ilahi, engkaulah Tuhan aku. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain engkau. Ighfir li dhanbal azim, ampunkanlah dosaku, dosa-dosa yang besar. Fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa yang besar melainkan Tuhan yang maha besar. Doa ini juga dibaca 3 kali dekat-dekat nak buka puasa. 3 amalan saya bagi pagi ni. Hak mula tadi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Amalan yang kedua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan amalan yang ketiga, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Ketiga-tiganya ajaztukum, saya ijazahkan kepada semua yang ada pada pagi ini untuk sama-sama kita amalkan saki baki Ramadan yang masih ada, saki baki Ramadan yang masih tinggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan kita keluar daripada madrasah Ramadan dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi ni saya sukalah, saya pun tak jangka saya nak ijazah misbah pada pagi ini. Saya nak ijazahkan setiap orang dengan ijazah misbah. Ijazah apa ni? Tasbih.
ijazah biji tasbih. Saya akan ijazahkan setiap orang dengan ijazah musalsal bil misbah ataupun bisubhah, ijazah tasbih. Siapa yang ada tasbih sendiri boleh keluarkan syarat tasbih dia kayu atau batu, plastik tak boleh. Sama ada kayu atau batu, plastik tak boleh. Kerana kayu atau batu kedua-duanya hidup. Nah, insya-Allah. Tekan-tekan lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Jadi kita akan ijazahkan dengan ijazah tasbih hari ini, sekarang ni, insya-Allah. Nanti lain masa tahun depan umur panjang kita ijazahkan dengan ijazah tongkat, insya-Allah. Umur panjang tahun depan, insya-Allah. Jadi hari ini kita ijazah dengan ijazah tasbih. Jadi boleh mai beratuklah nah, mai depan. Masuk.